Siapa yang selamatkan LTAT? Tentera patut tahu. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Seremban Anthony Loke Siu Fook melontarkan soalan kepada rakyat, khususnya anggota tentera dan veteran, siapa sebenarnya yang menyelamatkan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT daripada mengalami kerugian RM555 juta dalam bailout kerajaan syarikat kroni. Anthony Loke merujuk kepada laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC yang menyatakan bahawa Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang telah melakukan siasatan terhadap pengambil alihan projek sistem penguatkuasaan automatik AES oleh LTAT. Menurut jawatankuasa tersebut yang dilaporkan oleh PAC pada 3 September 2014, satu perbincangan dibuat di Kementerian Kewangan MOF yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang mencadangkan LTAT mengambil alih AES daripada syarikat konsesi Beta Tegap Sdn Bhd dan Atas Sdn Bhd dengan harga RM555 juta. Menteri Pengangkutan ketika itu ialah Ahli Parlimen Barisan Nasional daripada UMNO, Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Anthony Loke berkata terdapat campur tangan politik di peringkat yang tertinggi Najib supaya menggunakan dana LTAT untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kerajaan. Saya tahu bab ini, saya yang mencadangkan sebab kita tahu LTAT dimangsakan. Kerajaan PM menggunakan LTAT untuk bayar RM555 juta kepada dua syarikat kroni tanpa meninggalkan apa-apa aset. Apa aset dia? 45 buah kamera AES, satu kontrak 3 tahun untuk mengutip saman yang berhadapan dengan pelbagai masalah, tegas beliau. Apabila Pakatan Harapan ambil alih, saya sebagai Menteri Pengangkutan mencadangkan supaya kerajaan bayar balik RM555 juta kepada LTAT dan kita tamatkan kontrak itu supaya kerajaan ambil alih projek AES ini dan batalkan semua saman kepada semua yang menerima saman itu yang bernilai RM435 juta, lebih 4 juta saman yang kita batalkan. Beliau menyuruh anggota tentera dan veteran supaya membaca laporan PAC dan membuat kesimpulan mereka sendiri tentang kerajaan mana yang telah mengutamakan kepentingan terbaik mereka, pentadbiran mana yang menggadai kepentingan LTAT dan pentadbiran mana yang menyelamatkan kepentingan LTAT. Soalnya, beliau berkata DAP yang sering difitnah oleh pihak lain sebagai anti Melayu dan anti Bumi Putera telah mencadangkan agar RM555 juta dikembalikan kepada LTAT. Cadangan tersebut disokong oleh Menteri Pertahanan ketika itu Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabur. Sekiranya kerajaan Pakatan Harapan tidak membuat keputusan sedemikian, wang LTAT telah hangus dan para tentera akan menghadapi masalah, katanya. Kita lihat kemarin Perdana Menteri telah pengurusikan satu kempen permulaan persediaan jentera kempen di Selangor, di mana salah satu perkara yang telah diucapkan oleh beliau adalah ahli-ahli parlimen ataupun menteri-menteri DAP yang mengganggu ataupun boleh menggugat kestabilan politik di negara kita dan mungkin juga boleh menggadaikan hak orang-orang Melayu. Apakah pendapat Yang Berhormat berkenaan kenyataan? Ya betul, memang kita menggugat kestabilan politik UMNO. Kerana kita bertindak atas kepentingan semua, termasuk Melayu, termasuk Bumi Putera, termasuk anggota tentera, termasuk institusi-institusi yang penting dalam negara ini, iaitu LTAT. Ini rekod. LTAT bukan saja AES kita selamatkan RM555 juta untuk LTAT. Satu lagi projek, iaitu projek KVDT 2. Yang kita batalkan projek itu kerana ada kesangsi antara projek itu. Selepas tumbang, siapa yang batalkan projek itu? Soalnya, katanya pembatalan dilakukan oleh Menteri Pengangkutan sekarang daripada MCA iaitu Datuk Seri Wee Ka Siong yang mengetepikan kepentingan LTAT sehingga membawa kepada tindakan saman oleh kontraktor Daya Maju LTAT. Bagaimanapun, pada Jun lalu kerajaan memutuskan projek KVDT 2 akan diteruskan oleh Daya Maju LTAT Sdn Bhd dengan kos kontrak sebanyak RM4.475 bilion dikekalkan dengan skop projek serta terma pelaksanaan dikekalkan sebagaimana yang dipersetujui dalam surat setuju terima pada 19 Ogos 2019. Lapor bernama, bukankah tindakan Menteri Kakistokrat MCA itu menyusahkan sahaja? Jika tiada tindakan kurang cerdik Menteri Terbabit yang membatalkan projek KVDT 2 itu, sudah tentu projek tersebut tidak tergendala sehingga hari ini. Objektif AES adalah baik iaitu mengurangkan kelajuan di jalan raya
tetapi model pelaksanaannya tidak wajar dilaksanakan untuk menjana keuntungan berlipat ganda kepada syarikat swasta. Itu pun saban hari pemimpin UMNO menjaja naratif kononnya Pakatan Harapan tidak menunaikan janji dan kencing rakyat dan sebagainya dalam tempoh 22 bulan berkuasa. Hakikatnya pelaksanaan AES secara penyumber luaran kepada syarikat swasta adalah satu lagi contoh bagaimana rakyat dikencing oleh pemerintah menerusi syarikat kroni. Lebih-lebih lagi menurut dapatan PAC, terma kontrak khasnya berkaitan fee perkhidmatan yang harus dibayar kepada syarikat konsesi tidak memihak, malah merugikan kerajaan. Sementara itu pemimpin PAS pula berkata mereka sesak nafas dan perit ketika Pakatan Harapan memerintah. Demi ghanimah, keperitan rakyat dan sesak nafas mereka diabaikan. Adakah mereka membaca laporan PAC? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.